kuliah Zuhur bagi tiap-tiap hari Khamis. Dan insya-Allah taala kita akan memulakan pengajian yang ringkas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah merupakan salah satu daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Mufiqih Syafi'i. Dan beliau ini mengarang banyak kitab-kitab yang besar yang menjadi sandaran bagi ulama-ulama yang datang selepasnya. Begitu juga beliau adalah imam di dalam ilmu aqidah. Beliau mengarang ini banyak kitab-kitab yang besar di dalam ilmu aqidah dan juga ilmu falsafah. Begitu juga Al-Imam Razali, beliau adalah imam dalam ilmu usulul fiqh. Beliau mengarang ini kitabnya Al-Mustasfa yang sampai hari ini dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Dan beliau juga terkenal yakni dengan kesufiannya, iaitu beliau merupakan seorang yang zuhud, seorang yang banyak mengingati Allah, seorang yang banyak ibadah, yang banyak melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan kitab-kitab yang dikarang ini oleh beliau sikit lebih kurang sampai kepada 500 kitab. Jadi beliau merupakan seorang yang luar biasa. Dilahirkan pada tahun 450 Hijriyah, Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Ini semua adalah daripada tanda Allah Subhanahu Wa Taala menerima keikhlasan dan usaha imam yang besar ini. Jadi kita amat bahagia dapat ini kita mengambil daripada manfaat daripada kitab-kitab ini Al-Imam Razali, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan pengajian-pengajian kita yang ringkas kuliah Zuhur ini 10-15 minit pada tiap-tiap minggu, kita berdoa Allah memberikan kepada kita barakah, Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang mana dengannya dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Al-Imam Razali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, setelah ini beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Sebelum ini kita memulakan dengan amalan, maka perlu kita memperbetulkan niat kita dan keazaman kita. Kalau sekiranya kita mendapati niat kita kerana Allah, kita melakukan salat kerana Allah, kita datang ini ke masjid kerana Allah, kita belajar ilmu agama kerana Allah, kita mengamalkan agama kerana Allah, maka ini adalah berita gembira. InsyaAllah ta'ala kita akan mendapatkan hasil daripada amalan itu. Pada hari kiamat insyaAllah kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang kita takut adalah kita banyak beramal, tetapi niat kita bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita untuk orang memuji kita sebagai misal, ataupun yang ini orang iktiraf ini kita adalah orang yang saleh, ataupun yang ini kita adalah seorang ini ustaz ataupun syekh dan sebagainya. Kalau niat kita kerana selain ini Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan-amalan kita na'udzubillah min zalik akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang Islam harus ini kita faham bagaimana nak niat dan apa yang perlu kita niat, dan perlu yang kita faham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah memerintahkan kita untuk kita beribadat ini kepada Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah yang perlu kita melakukan dan perlu kita niatkan. Maka Al-Imam Razali memulakan dengan mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan keduniaan, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Ini Al-Imam Razali yang ini mengatakan, kalau sekiranya kamu melakukan
sesuatu amalannya walaupun pada zahirnya amal yang baik, tetapi disebabkan niat kamu adalah kerana keduniaan, niat kamu yang ini bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang berlaku adalah kamu sedang menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-peranda. Dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat, dan ia juga akan merasakan kerugian. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Yang ni Al-Imam Razali, dia mengatakan barang siapa yang mempelajari ilmu agama kerana dunia, yang ni satu orang belajar ilmu fiqh, dia belajar ilmu tasawuf, dia belajar ilmu aqidah, dia belajar ilmu-ilmu yang lain supaya nak mendapatkan jawatan yang tinggi dalam pemerintah sebagai misal. Pada zaman dahulu, pada zaman Al-Imam Razali, orang yang alim boleh mendapat yang ni kedudukan yang tinggi di sisi khalifah. Sebab Al-Imam Razali yang ni tinggal dalam keadaan kerajaan Islam yang besar. Kerajaan yang ni Abbasiyah masih ada pada zaman Al-Imam Razali. Begitu juga ada kerajaan yang ni Saljuk. Jadi ulama-ulama diberikan kehormatan yang tinggi pada zaman Al-Imam Razali, berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang yang ni keadaan yang ni berbeza. Tapi zaman Al-Imam Razali, apabila seseorang itu pandai dalam ilmu agama, ada kemungkinan dia mendapatkan jawatan yang tinggi dan boleh menjadi kaya. Di sini Al-Imam Razali yang ni dia mengatakan, kalau sekiranya seseorang itu belajar ilmu agama kerana nak menjadi kaya, kerana dunia, supaya mendapatkan jawatan yang tinggi di sisi khalifah, untuk mendapatkan yang ni kepujian yang ni dan sebagainya, maka sesungguhnya dia telah membinasakan agamanya, dan guru yang mengajarnya telah membantunya juga untuk menghancurkan agamanya. Dia memberikan yang ni ibarat yang ni seperti satu orang jual pedang kepada pencuri. Misalnya yang ni kita tahu satu orang nak rompak, satu orang yang ni nak rompak bank misalnya, kita jual dia tembak, tapi kita tahu yang ni dia nak rompak bank. Di dalam Islam ini haram, ini hukumnya. Tidak dibolehkan kita menjual sesuatu yang mana kita mengetahui orang itu akan menggunakannya untuk merompak ataupun yang ini untuk membunuh ini orang lain. Maka Imam Razali memberikan ini perumpamaan ini. Yang guru yang ini yang mengajarnya disebabkan niatnya ini rosak, niatnya ini bukan kerana Allah, maka gurunya juga telah membantunya dalam melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, yang mana beliau mengatakan, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya siapa yang menolong orang lain melakukan maksiat walaupun dengan setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat. Yang ini maksud hadis ini, satu orang kalau bantu orang lain melakukan maksiat, dia juga kongsi dosa. Kita kalau tahu satu orang yang ni nak melakukan maksiat, kita bantu dia, maka kita juga mendapatkan dosa. Dan ini adalah perkara yang ni yang kita harus berjaga-jaga, lebih lagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini dengan adanya WhatsApp, dengan adanya Facebook, bila kita nak share, kita nak kena berjaga-jaga. Sebab kadang-kadang ada orang menyebarkan fitnah, ada orang yang menyebarkan berita palsu, ada orang yang dia menyebarkan, mengumpat dan membuka aib ini orang Islam ini yang lain. Kita pula pergi share, kita juga kongsi dosa. Walaupun kita tak cakap apa-apa, kita diam je, tapi tangan saja bergerak. Zaman sekarang yang ini dosa dengan tangan ini dahsyat ya. Kita boleh share yang ini sesuatu, satu dunia boleh baca, hanya dengan tangan saja. Tak perlu kita cakap apa-apa. Maka ini juga yang ini kongsi, yang ini juga adalah kongsi dosa. Jadi kita harus ini berjaga-jaga. Apa saja yang kita berbicara, apa saja yang kita share, apa saja yang kita melakukan,
supaya kita tidak syubhat melakukan dosa bersama orang yang melakukan dosa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan sesi ini yang menjadi sebab insya-Allah kita diberikan sihat, kesihatan dan afiat, dan Allah selamatkan kita daripada segala bala dan wabak, dan mudah-mudahan kita dapat sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan masjid-masjid kita insya-Allah dibuka kembali, dapat kita melaksanakan dari solat tarawih dan qiyamul lail insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.